Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kelimanya terbuka aurat, maka jika dibuka oleh angin atau ditiup dan ditutupkan dia dengan bersegera dahulu daripada lalu masa sekurang-kurang tamakninah, tiada batal sembahyangnya selama tiada berulang-ulang dan berturut-turut, sekira-kira berkehendak pada menutup kepada beberapa gerak yang banyak lagi berturut-turut. Maka jika ada yang demikian, itu batal sembahyangnya. Jadi pada malam ini kita sambung pada perkara-perkara yang batal sembahyang, yang 11 perkara yang disebut dalam kitab ni, iaitu yang kelima ni. Jadi kita dah bincang 4 daripada 11, dan pada malam ni kita masuk pada yang kelima daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, iaitulah terbuka aurat. Terbuka ni, terbenar kata terbuka ni sama ada buka dengan sengaja ataupun terbuka dengan sendirinya. Tetapi dikata di situ, kalau terbuka tu dengan tidak sengaja, ditutupkan dengan segera, maka tak batal sembahyang. Maka jika dibuka oleh angin, mana ditiup di sembahyang, tengah-tengah sembahyang, tiba angin kuat, tiup kain dia sehingga terbuka aurat, terselak. Bagi orang lelaki ternampak antara pusat dan lutut. Bagi orang perempuan ternampak di mana-mana anggota dia yang lain daripada muka dan tapak tangan. Maka di situ, dan ditutupkan dia dengan bersegera. Dia terselak saja, dia pun tutup dengan segera. Segera tu kira macam mana segera tu? Nak ambil kira, nak iktibar macam mana segera tu? Iaitu dahulu daripada lalu masa sekurang tamakninah. Maknanya terbuka kain tu, terselak aurat tu, tak sempat pun tamakninah. Masa terbuka tu tak sampai masa tamakninah. Tamakninah ni sekurang-kurang tamakninah kata subhanallah. Mana kain terbuka tu tak dan nak kata subhanallah. Lama masa dia terbuka. Terbuka terus kita tutup. Maka tak tiada batal sembahyangnya. Tapi tak batal sembahyang tu jika terbuka kain, kemudian kita terus tutup dengan segera, tak dapat masa tamakninah. Tak batal tu selama tiada berulang-ulang dan berturut-turut. Jika sejarah ditutup berlaku berulang-ulang kali, tutup angin selak, tutup angin tiup lagi, tutup angin tiup lagi, berulang-ulang, dan berulang-ulang tu sampai 3 kali. Kita perbuatan kita tutup tu, tutup buka, tutup terbuka, berulang-ulang tu sampai 3 kali ke atas. Dan berulang-ulang tu dia nama berturut-turut, tidak disenggang dengan masa. Maka batal juga sembahyang. Dan selama tiada berulang-ulang dan berturut-turut, sekira-kira berkehendak kepada menutup itu kepada beberapa gerak yang banyak. Banyak tu maknanya 3 kali sampai ke atas. Lagi pula berturut-turut. Kita tutup, kita buka lagi, tutup, terbuka lagi, tutup, terbuka lagi, dalam masa 3 kali gerak dan berturut-turut.
maka batal juga sembahyang. Tapi kalau tutup sekali, kita buka amor sikit, dia tertiup pula, tutup pula. Kalau macam tu beratus kali pun tak apa. Sebab dia ada selang. Hak ni maknanya hak yang berkali-kali ni, berulang-ulang ni, pada masalah batal tu bukan dengan sebab terbuka tu, tetapi dengan sebab kita tutup aurat tu bergerak yang banyak. Batal dengan sebab masalah berulang-ulang. Maka jika ada yang demikian itu, iaitu berulang-ulang dan berturut-turut yang banyak, maka batal sembahyangnya. Sebab batal tu sebab banyak gerak tadi. Bukan sebab terbuka tu banyak kali pun terbuka pun tak apa, asal kita tutup balik. Tapi tak mau tergerak tu yang banyak, bergerak tutup tu banyak. Maka jika dibuka dengan sengaja, maka jika dibukakan dia akan aurat dengan sengaja. Kalau dibuka aurat tu dengan sengaja, berasa gatal kat apa saya elak garu. Atau dibukakan dia oleh binatang. Mayang tepi hutan ke ramai, elak kain. Seperti kera, atau lainnya, atau kucing. Kita semayang rumah kita banyak kucing manja, tengah-tengah semayang dia bergantung kat kain kita, tercabut kain. Atau kanak-kanak yang belum memayis, kanak-kanak yang tak erti lagi, belum faham lagi apa yang kita abakkan dia tak faham sepenuh lagi. Mana yang belum memayis ni, dia tak kenal lagi antara dosa dan pahala. Kita abakkan dia tak faham apa benda dosa pahala, dia tak kenal suci lagi. Itu yang tak memayis. Macam anak-anak kita kecil-kecil kan, umur 4-5 tahun tu tak memayis lagi. Kemudian dia mai kita tengah sembahyang, dia bergantung kat kita, tercabut kain, terselak kain. Maka batal sembahyangnya jikalau ditutupkan dia dengan bersegera sekalipun. Ada masalah kalau binatang yang buka, ataupun kita kata kanak-kanak yang belum memayis yang buka, kita tutup dengan segera walaupun tak dapat tamak ninah sekalipun, tetap hukumnya batal sembahyang. Demikian lagi batal sembahyangnya jika dibuka dengan tersalah, jika tiada ditutupkan dia dengan segeranya. Yang begitu juga batal sembahyang kalau dia sengaja pergi buka, bukan saja dia tersalah. Dia nak angkat kain lain, nak tarik, terselak aurat, kemudian dia tak tutup dengan segera, juga batal sembahyang. Tetapi kalau hak tersalah tadi, kalau dia tutup dengan segera, maka tak batal sembahyang. Itulah pada masalah perkara-perkara yang batal sembahyang dengan sebab terbuka aurat. Kemudian perkara yang membatalkan sembahyang yang keenamnya ialah mengubahkan niat sembahyang. Tadi kita nak masuk sembahyang, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Taala. Itu sembahyang. Tiba-tiba kita ubah niat. Nama ada ubah niat tu, nak ubah sembahyang tu jadi benda lain. Ubah sembahyang kepada makan, ubah sembahyang kepada minum. Tengah-tengah sembahyang niat nak makan, tengah sembahyang niat nak minum, tu memang terus ubah terus. Ataupun ubah niat tu, ubah niat kepada sembahyang lain. Tadi sembahyang zuhur, yang tunai niat main qada pula. Tadi sembahyang zuhur ditukar niat jadi sembahyang maghrib ke, asar, ataupun jadi sembahyang sunat ke, maka batal sembahyang. Jadi mengubahkan niat seperti ia niat keluar daripada sembahyang. Tengah-tengah sembahyang dia berniat nak makan nasi, nak pergi makan nasi kan, maknanya dia niat ubah niat daripada niat sembahyang kepada niat makan nasi.
Tu kata niat keluar sembahyang. Ke mana ubah niat. Tak kira dia nak pergi buat apa pun. Asalkan dia tengah-tengah sembahyang tu, dia niat nak berhenti sembahyang, nak pergi buat benda lain, maka batal sembahyang pada ketika itu juga. Atau taradud ia padanya, iaitu atau taradud ia, iaitu teragak-agak ia padanya pada keluar sembahyang. Nak berhenti tak mau, nak berhenti tak mau bayar. Bayar 2 rakaat dah. Nak berhenti lagi nak bayar lain pula. Duk teragak-agak tu, dalam teragak-agak tu pun batal lah. Ataupun digantungkan memutuskan sembahyang tu ataupun keluar sembahyang itu dengan sesuatu. Dia kaitkan sembahyang dia dengan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang tidak mustahil pada sesuatu yang tidak mustahil. Yang tak mustahil pada adat. Kan, yang tak mustahil pada akal. Dia gantungkan satu sembahyang dia itu dengan satu perkara yang tidak mustahil pada akal, walaupun mustahil pada adat. Dia kaitkan, kalau hujan turun aku nak berhenti sembahyang. Kan? Dia tengah sembahyang, kan? Nampak budak hujan kurang dekat langit. Baju dekat sembahyang, lagi hujan turun, batal. Apa dia basah saya? Dia tengah sembahyang tu, kalau hujan turun kau berhenti. Lah tu batal. Bukan nanti hujan turun, lah tu. Dia bukan macam tolak perempuan tu dia taklid. Kalau hujan turun hang tercerai. Hujan turun baru tercerai. Kalau hang masuk rumah tu, kan, hang tercerai. Kalau masuk baru tercerai. Tapi kalau bab sembahyang ni dia gantungkan ataupun dia taklikkan dengan perkara yang tak mustahil pada akal, walaupun mustahil pada adat. Dengan dia gantung tu, walaupun dia tak dapat lagi mu'allaq dia, maknanya benda yang digantung tu tak berlaku pun, tetap batal sembahyang. Pada ketika tu lagi. Kata dia berjanji je. Tadi dia berjanji dengan Ahmad, kita pukul 1 ni kita pergi tolak di KL. Tiba-tiba tunggu pukul 1 Ahmad tak bagi lagi. Tengok orang azan Zuhur, barulah dia apa, pada Ahmad dia sembahyang Zuhur. Tengah-tengah sembahyang Zuhur tu kata, kalau Ahmad bagi salam ni aku jawab, aku berhenti. Dekat, kalau Ahmad aku jawab salam berhenti sembahyang tu, kan? Maka dia bukan nanti tunggu Ahmad teman, lah tu batal bayar. Tu dia kaitkan dengan perkara-perkara yang tak mustahil pada akal, walaupun benda tu mustahil pada adat. Mustahil pada adat, ada kata-kata, kalau sekiranya keluar daripada batu ini unta, maka aku berhenti sembahyang, aku nak tengok unta. Pada adat mustahil nak keluar, pun batal sembahyang, kecuali sesuatu itu sesuatu yang mustahil pada akal. Kan? Kalau dia kaitkan dengan sesuatu yang mustahil pada akal, itu tak batal sembahyang. Dia kata kalau botol ini bergerak pun tidak, diam pun tidak, kan, aku nak berhenti sembahyang, kan? Tak batal sembahyang, sebab benda tu tak mungkin berlaku. Maka jika dipalingkan sembahyang yang ia padanya akan sembahyang yang lain, padahal mengetahui ia lagi sengaja, batal sembahyangnya. Dia tengah-tengah sembahyang Zuhur, dia niat paling dari sembahyang asar, ataupun dia sembahyang Zuhur, dalam bentuk sembahyang Zuhur dia niat paling dari sembahyang sunat, qabliyah atau ba'diyah, ataupun dia tengah-tengah sembahyang Zuhur dia teringat, tak, ni pagi tadi aku tak sembahyang duha, Zuhur ni duha, lagi sembahyang Zuhur lain, pun batal sembahyang.
Tak boleh. Sama ada kita tukar niat tu, tukar kepada sesama fardu ataupun tukar kepada sunat, batal sembahyang. Melainkan, ini melainkan hak dikecualikan. Mana boleh kita tukarkan niat sembahyang kita daripada fardu jadi sunat. Ini masalah dia, satu masalah sahaja, iaitu melainkan jika dipalingkan sembahyang fardu paling tu jadi akan sunat mutlak. Kita sembahyang fardu tu kita tukar jadi sunat mutlak, dan memberi salam daripada 2 rakaat. Sebab apa? Supaya mendapatkan sembahyang berjemaah yang dituntuti akan dia. Padahal ia sembahyang seorang diri, tiada batal sembahyangnya. Tu ada, kalau kita nak halusi sikit perkataan tu, ada banyak perkara. Kalau tidak, kalau kita niat paling jadi batal sembahyang. Kita tengok daripada awal. Dia kata melainkan jika dipalingkan sembahyang fardu. Bila kata sembahyang fardu tu yang tunai, sembahyang fardu yang tunai. Kita ni sembahyang fardu yang tunai ni, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Kita mai ke masjid, tengok orang dah siap sembahyang dah zuhur. Kita mai masjid ni nak niat nak sembahyang jemaah, dapat pahala 27 pahala. Kemudian kita pun sembahyang, tak sembahyang lah zuhur. Kita tengok dah habis jemaah, kita pun tunggu tak ada orang ni. Kita pun sembahyang nak seorang, Allahu Akbar, takbir, sembahyang zuhur. Elok kita takbir baru baca Fatihah, tiba-tiba ada orang mai 4-5 orang, mereka pun berjemaah di situ, kamat-kamat berjemaah. Jadi boleh tak kita terus ikut je jemaah tu? Kita pun dia duduk bayang kat sini, kita duduk bayang kat tiang tu, kita pun berjalan mai duduk kat sah, niat ikut imam. Harus boleh, tetapi tidak dapat fadilat berjemaah. Kerana syarat untuk mendapatkan fadilat berjemaah itu mestilah niat mengikut imam itu dalam takbiratul ihram. Sedangkan kita dah takbiratul ihram tadi, imam tak ada. Tengah-tengah sembahyang dah baru imam mai, baru nak niat ikut imam. Jadi tak dapat fadilat berjemaah. Sembahyang jemaah tu sah. Maka untuk nak mendapatkan fadilat berjemaah, kita kena niat takbiratul, niat ikut imam tu dalam takbiratul ihram lain lah. Kena takbiratul ihram lain lah. Satu lana kita sembahyang zuhur dah, lalu nanti batal. Niat keluar sembahyang batal. Kemudian kita pergi sembahyang lain. Tak boleh. Sebab apa? Haram kita memutuskan sembahyang yang fardu dan ibadat yang fardu. Setiap ibadat yang fardu, tiap-tiap ibadat yang fardu haram diputuskan dia, haram dibatalkan dia tanpa sebab. Itu jalan untuk kita nak dapat pahala berjemaahnya ialah dengan kita tukar niat kita tadi sembahyang fardu kepada sembahyang sunat mutlak. Kita dah aku tukar, gantikan sembahyang ni jadi sembahyang sunat mutlak. Kita baru 1 rakaat, tambah 1 rakaat lagi, 2 rakaat, kita bagi salam. Kemudian kita mai duduk bersama imam. Takbiratul ihram, niat ikut imam. Dapatlah fadilat berjemaah sekadar yang dapatlah. Kalau kita dapat 2 rakaat dengan imam tu, dapatlah pahala jemaah 2 rakaat. Pada tak dapat langsung. Itu maknanya pentingnya sembahyang berjemaah, besarnya pahala sembahyang berjemaah. Jadi dia tukarkan, dia palingkan niat sembahyang fardu je akan sunat mutlak, dan memberi salam daripada 2 rakaat. Sebab apa? Supaya mendapatkan sembahyang berjemaah. Itu je ilat dia yang boleh. Satu masalah saja, kita tukar niat sembahyang fardu jadi sembahyang sunat mutlak. Kemudian tujuan apa? Tujuan untuk dapat fadilat berjemaah, nak ikut imam hak berjemaah. Adapun dengan niat kita nak berhenti makan nasi ke apa, tak harus. Lagi pula untuk mendapatkan sembahyang berjemaah yang dituntuti akan dia. Sembahyang jemaah yang dituntuti.
Tu syarat dia. Kalau sembahyang jemaah kita tu tak dituntuti. Ada juga sembahyang jemaah tak dituntut. Macam mana? Sembahyang berjemaah yang tak dituntut. Kan? Apa contoh dia? Contoh dia, yang mai tu sembahyang berjemaah 4-5 orang tu untuk imam dia fasik. Kita kenal tu imam jadi imam. Imam dia orang fasik. Orang banyak melakukan dosa. Tidak ada maruah. Dan ataupun orang yang menolak sunnah dan sebagainya, itu dia murtad tu ya. Jadi kalau imam yang fasik tak disunatkan kita ikut, bahkan disunatkan kita mufarakah. Bila tak disunatkan kita ikut dia, maka tak dituntut berjemaah. Bila tak dituntut berjemaah, tak boleh kita nak palingkan niat kita daripada fardu kepada sunat dengan alasan nak pergi sembahyang berjemaah. Kerana sembahyang berjemaah dengan imam yang fasik ini tidak dituntut. Faham? Itu kita nak kena faham. Sebab tu syarat sembahyang jemaah ni banyak sangatlah. Banyak, terlalu banyak. Di pihak imam pun banyak, di pihak kita makmum pun banyak syaratnya. Bukannya pakai main jemaah orang azan, pakat-pakat main ramai-ramai, lepas tu tak jaga pun syarat-syarat jemaah. Sah, bengkam-bengkok. Sah, renggang-renggang. Jarang-jarang selang ada boleh masuk orang lagi. Belum lagi saf yang pertama penuh, dah buat saf yang kedua. Itu semuanya perkara-perkara yang tidak mendapatkan fadilah berjemaah. Ingat, kita belajar semayang ni, belajar elok. Memang semayang berjemaah tu pahala besar, tapi syarat yang juga kita kena jaga. Kadang-kadang kita tengok semayang jemaah ni semayang, tapi tidak dapat fadilah berjemaah. Antara benda terdapat pada jemaah yang kita tengok, dia tidak ada mutaba'atul imam. Tak ada mutaba'ah. Imam rokok, dia pun turun rokok sekali. Kejap imam. Imam Allah Akbar, dia pun Allah Akbar sekali. Itu pun tak dapat fadilah berjemaah. Banyak perkara yang meluputkan fadilah berjemaah. Dan imam-imam juga, imam-imam yang fasik, imam yang ahli bid'ah, tak dapat fadilah berjemaah. Kita berjemaah dengan dia. Sebab tu nak nanti imam nak kena cari orang yang betul-betul layak jadi imam. Barulah kita dapat pahala berjemaah. Bukan kita kira politik, bukan kita kira suka tak suka, tapi kita kira dia tu memang betul-betul layak untuk jadi imam. Barulah kita ni berjemaah di belakang dia mendapat pahala berjemaah. Kalau tidak, tak dapat apa. Kadang-kadang ada orang kata, oh Nabi ni main jemaah, sahabat tak nak tinggal main jemaah, sahabat tak nak tinggal main jemaah, tak boleh imam. Nabi jadi imam. Nabi jadi imam semasa Nabi masih hidup, tak pernah orang lain jadi imam. Nabi jadi imam. Yang pernah yang kita dengar riwayatnya, orang lain jadi imam ni ketika bila? Ketika Rasulullah dah sakit, dah wafat. Kalau bertunggu Rasulullah mai, Rasulullah tak larat dah. Ada 2-3 orang sahabat pergi papah Rasulullah masuk masjid. Kemudian Rasulullah isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar supaya jadi imam. Kalau tak, Nabi jadi imam. Sayyidina Umar pun tak jadi imam. Ya Osman, Sayyidina Ali jadi imam. Ali. Ada Rasulullah. Tapi kita ini kadang-kadang jawatan imam ni masing-masing suka kerana ada halang, bukan kerana kelayakan. Ini masalah. Tadi pahala jemaah tu macam mana nak dapat? Kalau tu kita tak heran lah. Bila ada kerana halang ni, jadilah kadang-kadang untuk imam sendiri, orang nak buat agama dia perli-perli, dia halang. Kerana dia bukan layak jadi imam. Orang jadi imam ni dia kena tahu lah hukum hakam agama. Ini dia tak tahu. Ada tu dia perli-perli saja agama. Orang nak buat baik di masjid, dia halang. Itu yang Rasulullah kata, idza wusidal amru
ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Apabila diserahkan urusan agama itu kepada bukan ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran agama. Maka jika dipalingkan sembahyang yang ia apadanya akan sembahyang yang lain, padahal mengetahui ia lagi sengaja, batal sembahyangnya. Melainkan jika dipalingkan sembahyang fardu akan sunat mutlak dan memberi salam daripada 2 rakaat, supaya mendapatkan sembahyang berjemaah yang dituntuti akan dia, padahal ia sembahyang seorang diri, tiada batal sembahyangnya. Tapi sembahyang jemaah yang dituntuti akan dia, padahal dia sembahyang seorang diri dah. Kalau dia sembahyang berjemaah, nak palingkan kerana dia sembahyang jemaah dah, kan? Imam ni dah disunat atau dia dah dituntut dia jemaah, dapat dah pahala jemaah. Tapi mai imam kedua dia nak ikut imam kedua pula, dia kata imam ni lagi afdal. Itu tak boleh dah. Walaupun imam yang kedua ni lebih afdal, dia tak boleh nak berhentikan sembahyang yang pertama ni, niat tukar jadi sunat, dia ikut imam lain, tak boleh. Bahkan sunat baginya dipalingkan. Mana masalah ni? Sunat afdal. Kalau kita tengah sembahyang seorang, sembahyang fardu ni, sunat dipalingkan dia sembahyang fardu itu kepada sunat. Bila? Jika luas waktunya. Mana jika waktu masih panjang. Kalau kita ni sembahyang tadi, sembahyang zuhur tadi, dekat nak asar lah, 10 minit lagi nak asar, baru kita sembahyang zuhur. Kan? Kemudian mai jemaah sembahyang dengan imam. Kan? Kita pun tukar niat sembahyang sunat. Bila kita sembahyang sunat, kemudian berhenti tengah jalan berapa ni 2 rakaat, beri salam, imam tu dah sembahyang 2 rakaat dah. Kemudian kita mai sembahyang dengan imam, dapat 2 rakaat, lepas tu kita tambah lagi 2 rakaat yang tak cukup, terkeluar waktu. Kan? Maka hak tu tak disunatkan juga, bahkan boleh jadi haram. Kalau tu dia kata jika luas waktu tu yang kata sunat. Dan jika sempit waktunya, sekira-kira jikalau dipaling akan dia, tiada mendapat akan sembahyang yang sempurna dengan sempurnanya di dalam waktu, nascaya haram dipalingkan dia. Malah kalau sekiranya kita dah sembahyang di akhir waktu, waktu kita sembahyang tu pun elok-elok je, cukup dalam waktu, lepas tu kita pergi palingkan niat main sunat, nak mula sembahyang lain pula, atau keluar waktu, maka kalau begitu haram kita niat paling, kan? Tukar kepada sembahyang sunat mutlak. Itulah serba sikit hukum tentang masalah palingkan niat. Kemudian perkara yang ketujuh yang membatalkan sembahyang itu ialah berpaling daripada kiblat, kan? Dengan dadanya ke kiri atau ke kanan. Kepala tak apa, kita paling kepala ke kiri ke kanan tak apa, kepala, tapi jangan dada. Dada kita tak boleh paling kena daripada kiblat. Kita dah bincang masalah kiblat dalam bab syarat sah sembahyang, kan? Jadi kiblat tu kalau kita duduk depan Kaabah tu, mesti dada kita ni betul-betul kena Kaabah. Jangan kita duduk di penjuru ni, kan? Separuh dada kita tu terkeluar dari Kaabah. Itu tak sah. Itu kalau kita duduk depan Kaabah. Yang kita pergi haji, pergi umrah. Adapun kita ada jauh ni, kita nak kata-kata kita ni nak kata mayang betul-betul menghadap Kaabah tu jauh. Itu tak mungkin. Kalau kita ni orang yang tak berapa arif, kan? Tak mungkin dapat. Tak arif di segi ilmu, orang kata geografi, nak tahu berapa darjah Kaabah tu berapa, dia nak tengok. Kalau orang, sebab kalau terlari sikit je, dia sampai Kaabah ni, dia terpesa banyak, jauh, kan? Jadi memada kita menghadapkan dada kita ke arah, ke jihad Kaabah. Dan jika dipaling akan dia oleh seseorang dengan dikeras atasnya, jikalau kembali ia dengan segera sekalipun, batal sembahyangnya. Ada orang melawak kawan. Kalau tengah sembahyang, dia main pusing dulu, kan? Walaupun kita batal balik segera, batal sembahyang, tak sah. Sebab apa batal tu? Kerana nadir yang demikian itu, mana jarang orang pergi melawak
Tapi melawak boleh tarik kawan tengah sembahyang. Bersalahan jika berpaling daripada dia kerana jahil, ya, atau terlupa, kemudian kembali dengan segera-segera, tiada batal sembahyangnya. Kalau dia baru masuk Islam, belajar sembahyang, kawan tu lupa habaq, jangan pandang kiri kanan, jangan paling kiri kanan, dia pun paling kiri, paling kanan. Sembahyang jangan duk gerak kiri kanan tengok. Dia pun terdengar tu, dia pun terus segera menghadap kiblat, kan? Maka tak batal sembahyang. Begitu juga kalau orang terlupa, dia sembahyang kali dia terlupa, dia tengah sembahyang, ada dengar bunyi benda, dia pun balik, itu ingat sembahyang, balik segera. Itu tak batal, bukan sengaja. Dan harus yang tersebut iaitu berpaling daripada kiblat pada sembahyang syiddatil khauf, sembahyang ketika bersangatan takut, seperti dalam perang, kan? Dalam perang kita sembahyang membawa anak tak menghadap kiblat, itu dia haruskan. Begitu juga sembahyang ketika kita tengah-tengah sembahyang, rumah terbakar, kan? Jangan tunggu, lari tu berpaling dari kiblat, tak batal sembahyang. Jangan batalkan sembahyang tu, sebab sembahyang ni haram batalkan. Tadi kita abang dah, sembahyang yang fardu tu haram kita batalkan. Maka tengah-tengah sembahyang rumah terbakar, lari keluar, ambil barang-barang nak selamatkan tu, ambil, tak ada masalah, tak batal sembahyang. Tapi jangan cakap, jangan pijak lagi. Sengaja pemijak lagi, cakap, tu batal sembahyang. Dan pada sembahyang sunat pada musafir, sembahyang sunat pada ketika musafir, kita dah bincang juga pada bab kiblat tu. Disunatkan kita sembahyang, boleh, harus kita sembahyang tanpa menghadap kiblat jika kita sembahyang sunat dalam musafir. Adapun sembahyang yang fardu dalam musafir, wajib menghadap kiblat. Kena berhenti ya sembahyang. Kalau tak boleh berhenti, mana nak terbang, cari arah kiblat. Kalau tak tahu, kalau tak boleh nak menghadap kiblat, kita sembahyang, raikan waktu, nanti kena qada balik. Dan ke-8-nya dan ke-9-nya daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ialah makan dan minum, sama ada banyak atau sedikit. Makan dan minum ni sama ada banyak atau sedikit. Dan jika air liur yang bercampur dengan yang lainnya sekalipun, dia telan air liur dia, ada campur dengan oren ke, campur dengan nasi ke, campur dengan gulai, kuah gulai, dia telan, ataupun campur dengan darah najis, dia telan, sekalipun batal sembahyangnya, melainkan jikalau ia jahil akan haram. Melainkan dia baru masuk Islam, kita ajak dia sembahyang, terlupa nak abang kata tak boleh makan tengah sembahyang, tengah sembahyang dia ambil rokok isap, tak batal sembahyang. Lepas tu kita tegur, dia pun buang dengan segera, tak batal sembahyang sebab dia jahil atau terlupa. Tiada batal sembahyang, tapi terlupa pada masalah terlupa tu tak batal sembahyang, dan masalah jahil tak batal sembahyang dia makan tu, jikalau sedikit makan atau minumnya. Kalau sedikit, kalau terlupa habis sepinggan, kalau jahil sampai habis sepinggan, batal sembahyang, kena mula lain. Sebab dia berbeza dengan puasa. Puasa habis kawak lupa tak batal. Lupa puasa, biasanya hari pertama puasa, balik-balik masa lapar, dia cari perut nasi, bubur nasi, makan sampai 2-3 pinggan, siap-siap makan baru teringat kata puasa, tak batal puasa. Berbeza dengan sembahyang, sebab keadaan puasa tu dia tak mengingatkan kita puasa. Tetapi keadaan sembahyang ni biasanya dia mengingatkan kita sembahyang. Takkan Allahu Akbar tengah-tengah baca Fatihah tu, dia boleh terlupa pergi cari nasi dapur. Tu lek. Tapi kalau puasa ni kita rasa macam tak puasa. Macam biasa. Cuma tak makan tu puasa. Dia keadaan dia tu boleh melupakan. Sebab tu dimaafkan kalau terlupa walaupun banyak. Tapi dalam sembahyang terlupa banyak ni boleh. Tak terlupa sikit tu mungkinlah dia tengah-tengah sembahyang lekat gigi yang jelas gigi duk main-main tu.
terkeluar telan, dia terlupa, boleh jadi. Lepas tu teringat aku sembahyang, tak batal sembahyang kalau sikit lagi seperti seulah nasi, 2 ulah nasi. Dan ke-10-nya daripada perkara yang membatalkan sembahyang ialah tertawa-tawa yang nyata dengan dia 2 huruf atau lebih, atau 1 huruf yang memberi faham. Ketawa sembahyang, maka batal sembahyang, batal sembahyang. Dan jika terkeras atasnya oleh tertawa-tawa, terkeras maknanya ada satu yang sangat-sangat melucukan berlaku depan dia dan dia tak boleh nak tahan, terketawa lah, maka tiada batal sembahyangnya. Jika sedikit tertawa tu, lucu tu, dah tertawa kuat lah, tapi sedikit tu banyak lah. Yang kita bincang dah dalam perkataan, diiktibar dengan 6 patah perkataan, 6 ayat yang pendek. Seperti barang yang telah terdahulu sebutnya di dalam bab mana perkataan batal sembahyang dengan percakapan tu, iaitu jangan lebih daripada 6 patah perkataan. Dan ke-11-nya dan yang terakhir sekali daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ini, murtad dan keluar agama, wal iyadu billah, keluar daripada agama. Macam mana boleh batal sembahyang tengah-tengah duduk sembahyang dia nak pergi tukar agama lah. Murtad ni kita kena faham, bukanlah murtad tu dengan kita pergi isytihar nama kita, ataupun kita pergi isytihar masuk Kristian ke masuk Buddha, ataupun pergi tukar nama kat JPN. Bukan murtad tu dengan itu semata-mata. Tapi murtad itu berlaku salah satu daripada 3 perkara. Apa dia? 3 perkara besar. Sama ada yang pertamanya dengan perkataan, keluar daripada perkataan-perkataan yang menjatuhkan agama. Walaupun i'tiqad dia tak ubah, tetap dengan agama Islam, tapi perkataan dia terbit perkataan yang mempermainkan agama, maka orang ni jatuh agama. Begitu juga dengan perbuatan, jatuh agama. Di antara perbuatan jatuh agama ni, kita pergi merayakan perayaan agama lain dengan pakaian-pakaian dia. Seperti kita pergi ke gereja, pakai pakaian orang pergi gereja, jatuh murtad. Walaupun tak sembah, walaupun i'tiqad kita bertuhan Allah, tapi oleh kerana kawan kita ajak pergi gereja, kita pun pergi. Dia kata, nak pergi tak pakai jubah kok, pakai baju kami, kita pun pakai baju dia, masuk gereja, kafir. Di antaranya ulama yang dah nas dah tu, kita pakai bow. Kalau pakai bow tu masuk gereja, tetap jadi Kristian, kafir, jatuh akidah. Walaupun masih dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kita yang perlu ingat tu, perayaan agama, kalau kita pergi raikan, itu pun juga termasuk dalam perkara yang menjatuhkan akidah. Lebih-lebih lagi kita berpakaian dengan pakaian dia. Sama ada dengan perkataan atau dengan perbuatan ataupun dengan cita-cita. Tengah-tengah sembahyang duk cita-cita dalam hati, kalau anak masuk Kristian lah, tertera dalam hati bercita-cita, jatuh agama, batal sembahyang. Kena berhenti, mengucap lain, sembahyang lain. Air sembahyang betul? Air sembahyang tak betul. Tengah-tengah sembahyang ni dia termurtad, dia tak ada azam nak masuk Kristian, batal agama, batal sembahyang. Dia kena berhenti, kena mengucap lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau mula sembahyang lain. Sembahyang tak batal dengan murtad. Tapi kalau tayamum batal dengan murtad. Dia kena ambil tayamum lain. Dan tinggal lagi beberapa perkara yang membatalkan sembahyang. Maknanya kalau kita tengok dalam kitab besar-besar lagi, banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ni. Macam saya kata dalam kitab guru saya karang tu, Sulam Musibian, ada 40 perkara yang membatalkan sembahyang. Ini disebut 11 sahaja. Boleh rujuk di sana lah. Setengah daripada perkara-perkara yang lebih daripada 11 tu, memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Seperti i'tidal, kita berdiri lama,
Seperti duduk antara dua sujud, kita duduk lama. Itu memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja, iaitu i'tidal, dan duduk antara dua sujud. Dan di antara lagi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu data setengah daripadanya terkemudian makmum daripada imamnya ataupun terdahulu atasnya, cepat pada imam, dengan dua rukun, dengan ketiadaan uzur. Imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Imam tak rokok lagi, dia i'tidal. Imam tak rokok lagi, dia dah sujud. Itu orang panggil terdahulu daripada imam dua rukun, batal sembahyang kalau dia tak niat mufaraqah. Ataupun terkemudian daripada imam dengan dua rukun tanpa uzur. Imam dah rokok, dia tak rokok lagi. Imam dah i'tidal, dia tak i'tidal lagi. Imam sujud, turun sujud, dia masih tak i'tidal tanpa uzur, maka batal sembahyang. Kecuali ada uzur. Uzur ada 13 jenis uzur. Boleh kita tertinggal daripada imam. Tengok dalam kitab apa, belakang akhir kitab Munyatul Musalli, belakang tu ada apa nama kita terlupa dah. Dalam tu ada 13 uzur yang diharuskan bagi kita tertinggal pada imam sampai 3 rukun yang panjang. Di antaranya kita terlena ataupun kita terlupa baca Fatihah. Kita ikut imam ni panggil syekh mana sedap baca. Dia pula mazhab lain, dia tidak ada sakta. Habis-habis Fatihah dia sambung surah. Kita pun dah sedap dengan layan imam baca sedap terlupa baca Fatihah. Sedap-sedap Allahu Akbar rokok. Aku tak ada Fatihah lagi. Maka wajib kita sempurnakan Fatihah, diuzurkan bagi kita tertinggal daripada imam sehingga 3 rukun yang panjang. Itu di antara uzur, 13 jenis rukun. 13 jenis uzur yang dimaafkan kemudian daripada imam. Dan setengah daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang itu menelan akan dahak, iaitu qahak dan lainnya. Menelan air liur tak apa, tak batal sembahyang. Adapun menelan qahak, kita berqahak, batuk-batuk keluar qahak gelemah, telat. Kalau sekiranya tidak keluar sampai makhraj kha, keluar sampai makhraj kha, maknanya dia dah zahir, telan balik, tu batal sembahyang. Adapun kalau dia keluar baru sampai makhraj ain, tertelan balik, tu tak batal sembahyang. Jadi sekadar itulah sebab kita bincang pada perkara-perkara yang batal sembahyang ni. Yang ke-11 perkara ni, mudah-mudahan dengan kita tahu perkara-perkara yang batal sembahyang ni, dapat kita pelihara sembahyang kita daripada terbatal. Jadi kita amatilah. Kadang-kadang kita berdehem, kadang-kadang sampai telan mahak, kadang-kadang batuk telan. Macam mana cara? Kalau tak batuk, nak baca, kalau kita batuk keluar kahak, nak baca Fatihah tak boleh. Ambil ludah, jangan pakai lagi baju dah. Ataupun ambil tisu, tapi jangan bergerak banyak. Ataupun ludah, jangan pakai baju. Ataupun kita pakai ni, sebab tu sunnah kita pakai selendang lap gitu. Sebab benda tu dia bukan najis, tak membatalkan sembahyang. Tapi telan dinamakan kita makan. Kalau itulah batal sembahyang. Wallahu a'lam.